Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar anak-anak sama hari raya Aidiladha dalam rahmat Allah. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung PDPR kita yang telah bercuti selama 1 minggu dengan tajuk bidang sirah dengan tajuk yang baru iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat sejati. Baik, anak-anak murid semua boleh buka buku teks muka surat 109. 109. Tajuk kita hari ini adalah sahabat sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya objektif kita pada hari ini adalah yang pertama menerangkan maksud sahabat Nabi, yang kedua menjelaskan contoh-contoh sahabat daripada kalangan lelaki, wanita, kanak-kanak dan hamba. Yang ketiga menganalisa kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad dalam kehidupan bersahabat melalui kisah kehidupan baginda, dan yang keempat mengaplikasikan akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan bersahabat. Ini apa dia objektif kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, yang pertama sekali kita lihat apa maksud sahabat Nabi. Tapi kita kena tahulah apa maksud sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi adalah seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan baginda serta mati dalam Islam. Itu maksud sahabat Nabi. Macam kita ni umat Nabi Muhammad. Kita ni tak sempat nak jumpa dengan Nabi. Tapi kalau sahabat Nabi ni, maksud sahabat Nabi adalah seseorang yang bertemu dengan Nabi. Dia hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Bukan secara hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, tetapi beriman dengan baginda. Sahabat Nabi ni adalah seseorang yang bertemu mata ke mata dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam Islam. Macam kita tahu sahabat-sahabat ni semua mati dalam Islam. Malah ada juga sahabat yang telah dijamin masuk syurga. Contohnya Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman. Itu contoh Nabi yang sahabat-sahabat yang telah dijamin syurga. Pergi kepada sahabat yang terpilih. Kita tengok sahabat yang pertama yang memang kita tahu memang sahabat baik Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni diberi gelaran As-Siddiq. As-Siddiq ni gelaran kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau awak tengok pada buku teks tu pun ada tulis juga tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diberi nama As-Siddiq ni, apa maksud As-Siddiq? As-Siddiq ni yang benar, yang membenarkan. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar ni tak pernah membantah cakap Nabi. Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, semua Sayyidina Abu Bakar ni benarkan. Sebab tu gelaran dia As-Siddiq. Okey, Sayyidina Abu Bakar ni antara sahabat terawal yang memeluk Islam. Sewaktu Islam diturunkan, wahyu diturunkan, waktu Nabi menyebarkan dakwah, Sayyidina Abu Bakar antara orang yang terawal memeluk Islam. Sayyidina Abu Bakar ni juga peneman Nabi ketika berhijrah. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, yang teman Nabi ke Madinah adalah Sayyidina Abu Bakar. Lepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi wafat pada tanggal 10 Hijrah, Sayyidina Abu Bakar pun dilantik menjadi khalifah yang pertama bagi menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Sayyidina Abu Bakar ni meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah. Kira-kira 3 tahun selepas kematian Nabi. Baik, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang paling rapat. Okay, seterusnya kita lihat sahabat Nabi yang kedua, sahabat yang terpilih yang kedua yang kita akan tengok adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah. Mesti awak selalu dengar Bilal kan? Kalau macam zaman kita ni, Bilal ni sinonim dengan pekerjaan melaungkan azan ketika masuk waktu solat. Kenapa kita panggil Bilal? Sempena nama ni lah, nama Sayyidina Bilal ni, sahabat Nabi ni. Ya. Tugas dia apa? Muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muazzin ni bermaksud orang yang zaman Nabi. Sebab tu sampai sekarang ni kita masih guna
jawatan Bilal tu untuk orang yang melaungkan azan, untuk orang muazzin. Bilal ni apa dia? Dia hamba asalnya. Hamba yang terawal memeluk Islam. Dia hamba kepada kafir Quraisy, seorang kafir Quraisy. Dia seorang hamba. Apabila Islam datang, dia pun antara yang terawal memeluk Islam. Macam Sayyidina Abu Bakar tadilah. Bilal bila dengar aja seruan Islam, dia terus peluk Islam. Antara cabaran Bilal ni adalah dijemur di padang pasir dan diletakkan batu di atas dadanya. Bayangkan, dengan panas padang pasir, diletakkan batu pula di atas dadanya. Sebab apa? Sebab dia peluk Islam. Tapi demi mempertahankan akidahnya, dia tetap dengan kalimah la ilaha illallah. Dia tetap dengan agama Islam. Bilal ni juga dia pernah menyertai perang Badar dan meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah. Kira-kira 10 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu Rabah ni, kalau kita tahu dia berkulit hitam. Sahabat Nabi yang berkulit hitam. Seorang hamba yang telah memeluk Islam. Bila memeluk Islam, tak ada status hamba. Semua sama je di sisi Allah. Baik. Yang ketiga, sahabat kita dah tengok tadi, sahabat daripada kalangan sahabat Nabi, daripada kalangan hamba. Yang ketiga ni dari kalangan wanita, iaitu Sayyidatina Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah binti Khayyat. Beliau merupakan wanita pertama yang mati syahid. Sayyidatina Sumayyah ni antara wanita pertama yang mati syahid sebab memeluk Islam. Beliau ibu kepada Ammar bin Yasir, dan beliau dan suaminya Yasir bin Amir dibunuh dengan kejam. Sebab Sumayyah ni salah seorang hamba juga. Bila tuan dia tahu dia masuk Islam, dia diseksa dan diancam bunuh. Kalau tak nak keluar Islam, dia mati. Tapi Sumayyah ni apa? Islam, sanggup mempertahankan akidahnya walaupun diancam nyawa. Beliau diseksa dan dijemur di padang pasir dan meninggal dunia sebelum hijrah. Kiranya dia meninggal awal. Sebelum Nabi berhijrah pun dia sudah meninggal dunia kerana mempertahankan syahadahnya. Dia telah dibunuh oleh tuannya sebab dia seorang hamba bersama suaminya Yasir bin Amir. Tapi anaknya terselamat. Ammar bin Yasir terselamat. Cuma dia dengan suami dia yang mati dibunuh kerana mempertahankan akidah. Itu sahabat Nabi yang ketiga. Ini Sumayyah binti Khayyat. Kita tengok juga sahabat Nabi dari kalangan kanak-kanak, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib ni adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Macam kita tahu, Sayyidina Ali ni memang hubungan dengan Nabi ni rapat. Beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengahwini anak perempuan Nabi, iaitu Sayyidatina Fatimah. Islam yang keempat. Selain itu, Sayyidina Ali ni adalah panglima Islam yang gagah. Beliau banyak memimpin tentera-tentera Islam menentang kafir, orang kafir. Kiranya dia seorang panglima perang yang gagah. Dan Sayyidina Ali ni meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Kira-kira 30 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat. Selepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali pula menjadi khalifah. Itu sahabat Nabi yang keempat, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kalau awak perasan, kita dah tengok sahabat Nabi di kalangan lelaki, wanita, kanak-kanak dan hamba. Contohnya dari kalangan lelaki, Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan hamba, Bilal bin Rabah. Dari kalangan wanita, Sumayyah. Dan kalangan kanak-kanak, Ali bin Abi Talib. Kalau kita tahu, Sayyidina Ali ni memeluk Islam pada ketika umur 10 tahun. Budak-budak lagi. Tentang akhlak Nabi dalam bersahabat. Baik, pada suatu hari, Abu Hurairah sangat lapar. Sahabat Nabi ni bernama Abu Hurairah sangat lapar. Lalu Rasulullah SAW mengetahui hal itu dan mengajaknya ke rumah baginda. Rasulullah pun meminta beliau menghidangkan susu pada para sahabat yang lain terlebih dahulu. Kemudian barulah baginda meminum susu yang masih berbaki di dalam bekas tersebut. Kalau kita tengok akhlak Nabi, betapa mulianya akhlak Nabi, beliau
mendahulukan orang lain terlebih dahulu walaupun sama-sama lapar, tapi sebab Nabi tahu orang lain pun lapar juga. Jadi Nabi mendahulukan sahabat-sahabat Nabi. Biar biar mereka minum dahulu, kenyang dahulu. Apa yang berbaki barulah Nabi minum, barulah Nabi makan. Itu salah satu akhlak Nabi, iaitu mendahulukan sahabat, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Kesimpulan daripada kisah di atas, Nabi Muhammad sangat memahami sahabat baginda. Nabi juga sentiasa prihatin merendah diri. Walaupun Nabi tahu dia seorang Nabi, orang yang dimuliakan Allah, tetapi Nabi sangat merendah diri. Dia sangat prihatin terhadap keperluan sahabatnya dan sentiasa mendahulukan, mengutamakan keperluan orang lain daripada keperluan diri sendiri. Okay. Nilai yang kita dapat daripada sifat Nabi ini adalah kita hendaklah sentiasa mencontohi akhlak Nabi Muhammad. Macam kita lah, bila kita bersahabat, kita hendaklah sentiasa menjaga persahabatan kita. Jangan selalu bergaduh, mendahulukan sahabat kita. Kalau nampak sahabat kita lapar, ajak makan sama-sama. Kalau nampak tak ada duit, kita boleh bagi pinjam kalau kita ada lebih kan. Sentiasa membantu. Kalau kawan kita perlukan pertolongan, kita hulurkan bantuan setakat yang kita mampu. Okey, contohi akhlak Nabi ketika bersahabat. Macam kita tahu Nabi Muhammad SAW menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Ketika sahabat sakit, Nabi ziarah sahabatnya. Ziarah sahabat ketika ditimpa. Maksudnya, ada satu ketika Nabi membantu sahabatnya tanam pohon kurma untuk membebaskan sahabatnya. Jadi kita nak mencontohi Nabi dengan macam mana? Melazimi bantu rakan yang dalam kesusahan. Kalau ada sahabat kita yang sakit, kita boleh selalu ziarah. Kalau tak ada PKP lah kan. Kalau macam sahabat kita yang susah, bantu mereka setakat yang kita mampu. Yang ketiga, ada kisahnya Sayyidina Abu Bakar dipanggil As-Siddiq oleh Nabi Muhammad. Maksudnya kita kena biasakan memanggil rakan kita dengan panggilan yang baik, panggilan yang dia suka. Kalau nama dia Ahmad, panggil Ahmad. Jangan panggil Mamat. Panggil nama dia yang ibu bapa dia beri, nama yang dia suka. Yang keempat, Al-Hubab bin Umuzair menasihati Nabi Muhammad di dalam peperangan Badar akan menukar tapak perkemahan. Maksudnya Nabi ni walaupun dia seorang Nabi, tetapi kalau ada sahabat yang memberi nasihat dan juga memberi pandangan yang bernas, Nabi akan terima teguran tersebut. Walaupun Nabi ni dia tak ego. Dia sentiasa menerima pandangan dan nasihat daripada dan nasihat daripada rakan-rakan. Kerana kadang-kadang rakan-rakan lebih tahu, rakan-rakan tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau nasihat tu baik untuk kita, lebih baik kita ikut. Baik, rumusannya Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik contoh di dalam bersahabat. Adab bersahabat perlulah dihayati dalam kehidupan. Jadi dalam pelajaran kita hari ini, kita kenal empat sahabat yang terpilih yang kita telah kenal. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidatina Sumayyah binti Khayyat dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan juga kita mengetahui kisah Nabi mendahulukan sahabatnya, kita mencontohi sifat-sifat Nabi dalam bersahabat dan juga kita perlulah menghayati adab bersahabat sebab kita ni hidup di dunia mestilah kita perlukan sahabat. Kita tak boleh nak hidup seorang-seorang. Jadi bila kita ada sahabat, kita kenalah jaga adab bersahabat. Okey, baik. Ustaz rasa setakat itu sahaja kita punya pelajaran pada hari ini. Ustaz harap apa yang kita sampaikan seharian. Sebagai latihan, Ustaz akan masukkan dalam grup Telegram yang telah Ustaz sediakan. Baik, selamat belajar anak-anak sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan memberi manfaat kepada kita. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.